Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jadi jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya dan pastikan anda share ramai-ramai, kerana siaran-siaran kita ni memang disekat pencapaiannya. Okay. So saya membuat live ini, dan saya akan membuat live selepas ini untuk menjawab satu persoalan yang telah diajukan kepada saya. Dan ianya berkisar di sekitar persoalan apakah sebabnya akan berlaku rombakan kabinet, dan benarkah menteri-menteri seperti Rafizi Ramli dan sebagainya akan digugurkan. Jadi saya akan cuba jawab, ya. Baik. Sekarang ini bayangan diberikan, walaupun tidak secara langsung diberitahu bahawa akan berlaku rombakan kabinet, tetapi berdasarkan kenyataan Anwar, kenyataan orang ni, kenyataan orang tu. Jadi bayangan diberikan rombakan kabinet akan berlaku dalam masa terdekat. Dan bayangan yang paling jelas telah diberikan oleh Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, di mana beliau sebenarnya menyarankan agar diwujudkan semula Kementerian Wilayah, ya, dan sebagainya. So bagi saya amat pelik bila saranan-saranan dan bayangan yang paling jelas datangnya daripada UMNO. Tapi dari satu sudut saya dah agak okey. Orang kata Anwar hendak merombak kabinet untuk mengalihkan perhatian daripada kegagalan Anwar sendiri untuk mengurus ekonomi, ringgit, kos sara hidup, bekalan bahan makanan, dan cuba menimbulkan persepsi kononnya ini adalah disebabkan kegagalan menteri-menteri dia. Okey, saya tidak tolak kemungkinan itu, tetapi bagi saya ada lagi satu kemungkinan. Okey, cuba bayangkan yang ni, ya. Anwar jadi Perdana Menteri selepas PRU 15 disebabkan Zahid menipu dalam warkah dia kepada Agong, kononnya 30 MP Barisan Nasional sokong Anwar. Jadi dipercayai disebabkan itu Anwar naik. Dan kalau kita kira pada masa itu Barisan dan Pakatan Harapan, jumlah kerusi dia 111, tak cukup majoriti. Tetapi kalau campur dengan Syed Saddiq jadi 112, cukup makan untuk Anwar bentuk kerajaan. Saya dah sebut benda ni, tapi ada sebab saya ulanginya, ya. So bila Anwar dah cukup makan untuk bentuk kerajaan, apabila Sabah dan Sarawak lihat, ya, Anwar sudah cukup makan untuk bentuk kerajaan, maka mereka pada awalnya mereka hendak Muhyiddin. Selepas PRU 15 mereka dah sebut awal-awal mereka hendak Muhyiddin. Tapi bila lihat Anwar cukup makan untuk bentuk kerajaan, mereka kalau terus sokong Muhyiddin, mereka akan terpinggir dan duduk dalam pembangkang. Jadi Sabah Sarawak setuju sokong Anwar. Dari situlah Anwar mendapat majoriti 148 atau majoriti 2/3. Tetapi keadaan berubah bila Syed Saddiq tiba-tiba tarik sokongan. Bila Syed Saddiq tarik sokongan, jadi Anwar, kerusi majoriti Anwar bertukar dari 148 menjadi 147. Tak cukup majoriti 2/3. Tetapi itu bukan isu utamanya. Isu utama yang sebenarnya menyakitkan hati, ya, PH adalah kalau kita gabung kerusi PH dengan Barisan hanya 111. Maknanya sekarang Barisan Nasional bukan lagi fixed deposit ataupun insurans ataupun talian hayat buat Anwar. Maknanya Sabah dan Sarawak kini boleh memilih balik kepada rancangan asal mereka untuk bersama Muhyiddin atau Perikatan Nasional. So itu membimbangkan Anwar. Baik, lebih membimbangkan lagi ialah pada bulan Oktober ini, spesifiknya pada 9 Oktober Parlimen akan mula bersidang. Dan di dalam persidangan Parlimen kali ini akan berlaku pembentangan rang undang-undang, khususnya rang undang-undang perbekalan atau bajet 2024. Now,
rang undang-undang ini kalau gagal dalam bacaan kedua atau ketiga, ianya boleh ditafsir sebagai undi tidak percaya. Maka Anwar akan orang akan minta Anwar untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk sama ada letak jawatan ataupun mengusulkan pembubaran parlimen. Dan sekiranya Yang di-Pertuan Agong tidak setuju bubar parlimen, maka Anwar perlu letak jawatan. So ini satu kemungkinan. Saya tidak berkata ianya akan berlaku, tetapi ianya tetap satu kemungkinan kerana keadaan lanskap politik sudah berubah. Sebaik sahaja Syed Saddiq tarik sokongan. Now, disebabkan Syed Saddiq tarik sokongan, maka tidak perlu mana-mana MP dari UMNO tarik sokongan. Sekarang ianya semua terletak di tangan Sabah dan Sarawak. So katakan lepas parlimen bersidang, ada persetujuan antara beberapa MP UMNO Sabah dan Sarawak untuk tidak sokong mana-mana rang undang-undang pada bacaan kedua atau ketiga, Anwar akan tumbang. So ini semestinya membimbangkan Anwar. Kalau saya Anwar, saya bimbang. Walaupun benda tu tidak semestinya boleh berlaku, tetapi ia boleh berlaku, mungkin berlaku. Dan saya akan fikir balik bahawa Sabah dan Sarawak pada asalnya sokong Muhyiddin. Jadi atas dasar itu, sememangnya ada tahap kecemasan tinggi dalam diri Anwar dan dalam Pakatan Harapan. Dan Anwar sekarang sedang cuba timbulkan persepsi kononnya dia kuat. Sampai dia boleh berkata, saya akan kekal PM sampai 4 tahun lagi, pembangkang boleh tunggu 4 tahun. Buat apa nak kata benda tu, sedangkan tidak ada sesiapa mempertikaikannya baru-baru ini. Melainkan anda sudah cemas dan anda sedang cuba meyakinkan MP-MP bahawa anda memang ada sokongan supaya mengelakkan MP-MP ini daripada menarik sokongan ketika undian rang undang-undang. So inilah situasi yang sedang berlaku. So kalau saya Anwar, saya akan menggunakan strategi untuk merombak kabinet sebelum parlimen bersidang. Saya akan kenal pasti MP-MP UMNO yang saya fikir berisiko tinggi akan tarik sokongan, dan kemudian saya akan berikan jawatan menteri kepada mereka. So ini mungkin menjadi satu sebab mengapa berlaku rombakan kabinet. Bukannya semata-mata sebab ada krisis beras, ada krisis ini, ada krisis itu. Ya, ringgit berada pada tahap terburuk hari ini, 4.73. Ya, ekonomi memang teruk di bawah pentadbiran Anwar. Tidak ada Perdana Menteri seteruk Anwar dari sudut pencapaian. Ini memang Perdana Menteri terburuk. Tetapi saya khawatir mungkin ada sebab lain berlaku rombakan kabinet. Mungkin akan berlaku percubaan untuk tawar jawatan di dalam kabinet kepada MP-MP yang difikirkan mungkin akan tarik sokongan dari Anwar, khususnya MP-MP dari BN. Dan jika MP-MP yang mungkin tarik sokongan ini tidak terima tawaran Anwar, maka saya syak rombakan kabinet tidak akan berlaku. So itu sahaja pemerhatian saya dan pemikiran saya berhubung hal inilah. Okey. So sehingga kita berjumpa sebentar lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.